Jadi sekali lagi Siti Mariam ada dalam hidup kita, ada di Palestin. Jadi jangan kata Allah kita jauh lagi Palestin. Okey? Jadi kata sekali lagi, kekuatan ini membantu kita untuk membuktikan kepada Allah kita ini pejuang atau tidak. Kita ini pejuang atau tidak. Pejuang tak pernah berhenti. Nabi Muhammad berjuang dari awal sampai akhir, daripada kecil. Berjuang, tinggal keluarga, duduk dengan orang lain. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita ungkapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ungkapan itu terus kekal di lidah untuk membasuh semua dosa-dosa di bibir. Juga kita ungkapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai tanda kita terus kekal untuk meraih apa yang dibekalkan oleh Allah kepada junjungan, iaitu yang namanya syafaat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Puan Salwa dan seluruh komiti yang bekerja keras untuk sama-sama menjayakan. Okey, silakan boleh je pelan-pelan ambil tempat. Okey. Jangan segan datang ke dia ke, datang cepat ke, duduklah di mana pun. Kerana dia tidak menjejas apa-apa. Jadi jangan malu nak masuk, macam tak tahan-tahan nak cari tempat. Okey, itu sebahagian daripada lumrah. Jadi sekali lagi, terima kasih ucapkan kepada semua jemaah yang sempat hadir. Mudah-mudahan dah membetulkan tempat duduk dan tempat yang takut nanti letihnya panjang, mudah-mudahan memendekkan dan paling utama menambah berkah. Sebab jaga saf ini merupakan satu kekuatan. Jadi tajuk hari ini membangun jiwa pejuang. Ini satu kekuatan yang tadi sudah dah tak ramai juga yang pakai selendang Israel pula. Selendang Palestin ya. Okey. Ini pun kita nak ambil kira juga. Kerana kita tidak bermakna ramai yang memakainya atas dasar semangat. Bukan atas dasar ilmu. Bukan atas dasar keyakinan. Bukan atas dasar insaf. Bukan atas dasar jihad. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kita semak balik. Kita pakai masa tengah panas. Dah tak panas dah. Dah hilang dah tudungnya. Cucu dah buat main selepang dah. Okey. Sebab apa sekali lagi ini sebahagian daripada nanda macam kita kata membaiki diri semasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan baik dari atas rambut sampai kaki. Habis Ramadan habis aku biru. Kita kalau boleh tak nak. Kita tak nak datang kerana mengikut musim ataupun kita datang mengikut apa yang nama kita kata kekuatan semangat yang sedang membara hari itu. Jadi bila dah padam-padam sikit apinya, api-api semangat dan api iman kita pun padam. Ini yang kita paling takut dan inilah yang paling banyak di Malaysia. Dan juga di Asia-Asia yang lain. Sebab itu sekali lagi mari kita melihat bahawa Palestin adalah bumi para anbiya. Mesti ulang. Kerana ini merupakan satu daripada obor untuk kita dapat tempias mati syahid. Untuk dapat tempias mati dalam husnul khatimah kalaupun tak dapat syahid. Kalaupun dapat syahid akhirat itu sudah cukup baik. Tapi paling koman lah dengan berkongsi semangat, kekuatan. Tetapi paling penting dengan ilmu dan keyakinan. InsyaAllah tempias. Kita doalah. Kalau saya tak dapat syahid, dapat husnul khatimah itu pun dah sudah satu nikmat. Tapi kalau boleh doanya jangan masa perang, jangan lepas itu hilang. Husnul khatimah itu harus dibangunkan pada setiap saat dan ketika. Kerana kita memang tidak boleh putus. Satu, husnul khatimah. Kedua, istiqamah. Dan ketiga, dapat masuk syurga. Kalau para khalifah juga berdoa, ya Allah izinkan aku masuk ke syurga-Mu ya Allah. Jadi kalau kita yang khalifah bukan, ulama bukan, kadang-kadang macam ular dalam semak. Betul? Kerana boleh bersalin kulit macam. Okay? Boleh bersalin semangat. Jadi sekali lagi kita nak bangun bumi para anbiya. Bila bumi para anbiya ada kaitan besar. Bagaimana kita nak menghubungkan diri kita dengan 25 orang Rasul. 25 orang Nabi yang pernah menjejak kaki ke Masjid Al-Aqsa. Ini kekuatan. Okey, jalan ke ikonnya. Sebab nampak dah 2 kali jalan dah tu. Ini tak ada yang baik hijaunya ke? Okey dah. Saya depan sekali tengok yang ni.
Tak hidup juga. Tak hidup. Oh alah. Carilah yang boleh hidupnya, tak apa. Mudah-mudahan kita hidup. Okay. Sebab di Palestin tak ada air, tak ada api, semua betul. Tapi siapa yang bagi hidup? Sebut Allah, tapi aircon tadi, nanti macam mana kan? Itulah keyakinan. Kita pun memang hidup. Ada aircon, tak ada aircon, tetap hidup. Bukan aircon menghidupkan, betul? Bukan oksigen menghidupkan. Siapa menghidupkan? Allah, ya Allah, lidahnya. Tapi keyakinannya, ya Allah. Saya dah penat ni pergi kuliah yang sebab itu kita kata yang membolehi kita bernafas dari dalam bilik ini bukan saja oksigennya dia sebagai sebahagian daripada pendorong, tapi yang membenarkan adalah Allah. Jadi kalau rasa sakit kepala itu bukan sebab ikon. Sudah dia tak sarapan atau sarapan salah atau lebih makan, kurang makan. Okey. Jangan cepat-cepat menyalahkan suasana kerana suasana merupakan sebahagian daripada pelengkap. Tak ada suasana memang kita tak dapat membuat tumbuhan. Jadi sekali lagi mereka kata Palestin bumi para anbiya yang kalau boleh jangan putus seminit pun untuk kita berdoa terus. Okay, ini kekuatan yang nak diangkat, kita nak dapat kubur wangi macam pasitah. Tapi untuk direbus tak sanggup. Betul? Untuk pakai tudung aja, pakai selendang aja dia tak sanggup. Sebab Al-Falah tak jual lagi dah. Kan? Kalau jual sepanjang situ, insya-Allah mungkin jadi asap lah kalau tak ada menjadi bara pun. Artinya tidak ada yang tak ada kesempatan untuk membeli. Dan niat membeli bukan nak pakai. Niat membeli, dah seorang lagi datang dah. Jadi tak? Okey. Minta maaf banyak. Sebab tak apa pada yang datang ni, tapi tak apa pada yang tengok ni lain. InsyaAllah boleh aja. Try lah. Selesaikan dulu. Picit apa yang patut. Okey. Amin ya Rabbul Alamin. Dia ikut tangan juga. Okey. Jadi sebagai ulang kaji ataupun sebagai pengenalan ya, tolong ambil kira bahawa Nabi kita pernah atau junjungan besar pernah ke sana, betul? Majlis Aqsa, ke Majlis Aqsa dan untuk transit untuk sebelum sampai ke langit, betul? Kemudian juga Nabi juga Majlis Aqsa juga sangat penting pada kita kerana dia merupakan kiblat pertama, betul? Ini semua ulang gaji, tapi kan lama-lama yang ada ilmunya tapi tak kuat keyakinan. Nah, ni yang Umi kata ni, ilmu harus membantu keyakinan. Tak boleh semangat. Semangat tanpa ilmu dia tak boleh lekat, tak boleh kuat, tak boleh lama. Okay? Habis minyak mati. Okay? Habis semangat mati. Jadi tolong beribadah bukan kerana semangat. Kalau tadi kata ada solat tasbih. Oh ya, solat tasbih. Itu semangatnya. Apa nak dapat selepas itu? Okay, rasa tenang ke tidak, rasa lapang ke tidak. Ini kekuatan. Sebab itu kalau sekadar nak solat beramai-ramai saja, itu pun masalah juga. Kita dah buat, jangan bermain. Tak maaf banyak. Jadi kita kata ada Nabi Ibrahim. Apa kisah Nabi Ibrahim? Di Palestin. Selepas saja dibakar, Allah perintahkan Nabi Ibrahim pindah dengan keluarga. Ini ulang kaji. Minta maaf banyak. Kau dah tahu pun muntah lah. Nabi Ibrahim pindah dengan keluarganya ke Palestin atas perintah Allah. Nabi Musa juga sampai ke Palestin walaupun orang Yahudi ketika itu tidak mahu masuk ke Palestin. Lah ni baru bunuh orang untuk masuk tempat orang. Betul? Dulu kata bagi tak nak. Sombong kita kata, okey. Jadi kita jangan sombong lah. Ketiga kita kata Nabi Lut juga pernah bila negaranya dilambung oleh Allah menggunakan sayap Jibril segitu je kalau ikut kalau cerita Ustaz Mila. Macam kita pakai sudit kali ayam, kali ikan nak sayap malaikat angkat negeri Nabi Lut terbalik naik ke langit, kemudian dia terbalikkan. Jadi Nabi Lut juga dengan keluarga diarah pindah ke Palestin. Ini kekuatan. Dan ketiga Nabi Daud.
Nabi Daud juga ada kisahnya di sana, Talut dan Jalut ni ya. Perang di mana Nabi Daud ketika itu masih remaja, tetapi mampu membunuh raja yang menentang Jalut. Okay, kekuatan ini sebab dia merupakan seorang anak remaja yang sangat cerdas. Nabi Zakaria, ingat kisah Nabi Siti Maryam, kisah Mihrab, kisah Nabi Isa yang lahir juga di Palestin, walaupun kisah Nabi Siti Maryam bersandar di pokok kurma semasa melahirkan Nabi Isa, goncang pokok kurma itu dan buahnya gugur. Ini juga berlaku di Palestin. Walaupun di Syam, tapi Syam tetap kawasan Palestin ketika itu. Akhir sekali kita kata Nabi Isa yang kisahnya akan tamat sebaik saja. Nabi Isa juga turun di Palestin, okay, untuk membantu mengalahkan Dajjal. Oleh kerana adanya hutang-hutang 25 Nabi yang kita wajib yakin, percaya, tahu ini, maka Palestin merupakan sebahagian daripada kekuatan jihad yang harus kita kekalkan. Jadi sekali lagi, walaupun tak pakai tudungnya, selendangnya, selepangnya, tetap berdoa, tetap menderma, tetap memberi dan akhirnya tetap membacakan doa kunut yang kita katakan sebahagian daripada usaha untuk membantu kita mendapat kekuatan dan untuk melemahkan kekuatan musuh. Semasa perang Saddam Hussein, ketika tahun itu tahun Umi pergi buat haji, hampir setiap solat dibaca, okay, untuk sempena perang itu. Tak tahu nak doa untuk siapa sebab dalam bahasa Arab kita pun tak berpandai dan dia berapi-rapi. Okay, itu sebahagian daripada kekuatan. Jadi sekali lagi, Siti Maryam ada dalam hidup kita, ada di Palestin. Jadi jangan kata Allah kita jauh lagi Palestin. Okay, jadi kata sekali lagi, kekuatan ini membantu kita untuk membuktikan kepada Allah kita ini pejuang atau tidak. Kita ini pejuang atau tidak. Pejuang tak pernah berhenti. Nabi Muhammad berjuang dari awal sampai akhir, daripada kecil. Berjuang, tinggal keluarga, duduk dengan orang lain. Belajar macam-macam kemahiran, termasuk kepada kemahiran mengembala kambing, betul? Maka kalau kita melihat bahawa kejadian seorang manusia ini dimula dengan perjuangan. Perjuangan mak ayah nak kahwin lagi, perjuangan akhirnya untuk menjadikan kita janin yang paling hebat, betul? Lahir juga hasil dari perjuangan. Mak ayah berjuang, kita berjuang. Okay? Jadi nak membesar juga perjuangan dari remaja sampai dewasa. Nak kahwin juga perjuangan, betul? Boyfriendnya mana agaknya akhirnya nikah. Betul? Kita berjuang lagi untuk mempertahankan keluarga, untuk mempertahankan perkahwinan dan akhirnya untuk berjuang terus untuk memastikan anak kita benar-benar berada dari track yang baik. Jadi sekali lagi bercakap tentang berjuang bermakna kita bercakap tentang bagaimana agaknya kita berjuang daripada masuk daripada roh masuk ke janin dan terus membesar dalam darah gerak perjuangan. Jadi selalunya kita kata berjuang ni bila susah, betul ke salah? Kalau dah susah berjuanglah, kalau tak susah juang tak? Berjuang tak? Maknanya kalau kita kata masa susah kita berjuang untuk dapat apa? Senang, betul? Tapi senang itu disandarkan pada material. Itu masalah besar kita. Senang itu disandarkan kepada kejayaan, nama, kedudukan, kuasa dan apa saja. Tidak disandarkan kepada iman. Kalau ada pun iman sipi-sipi je. Ini rezeki dari Allah. Itu hasilnya. Prosesnya kita dah tahu. Okay, ini kekuatan yang nak kita angkat. Maka sekali lagi, darah perjuangan itu merupakan satu daripada elemen yang Allah sudah masukkan kepada setiap yang namanya makhluk. Sama ada makhluk itu manusia, sama ada makhluk itu binatang, sama ada makhluk itu tumbuh-tumbuhan, ataupun kita katakan muka bumi. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan sebuah sungai.
Okay? Sebuah sungai yang akhirnya harus melalui liku-liku, dan akhirnya pada manusia sungai yang berliku-liku itu jadi indah. Cantik tak? Cuba bayangkan sungai kita macam longkang aja. Cantik tak agaknya? Tak cantik. Okay. Sebab itu Mi pernah diberi nasihat oleh seorang profesor. Masa itu dah nak jumpa namanya Down. Masa itu Mi di tingkat 3 di kampus UM. Bila Prof nampak Umi macam tak berapa ceria, apa kena hari ni ada skru longgar ke kata. Sebab kita jenis ceria, bila tak ceria orang cepat nampak. Susah hati orang cepat nampak. Ada sikit lah kot skrunya yang dah longgar, nak pergi ketat ni nak cari screwdriver. Nak pergi ketat skru. Ini mungkin Prof lagaknya dia datangkan Allah. Dia pun ajak Umi tepi tembok, tepi baranda tu. Cuba tengok ke bawah, dia kata. Apa yang kamu nampak di bawah? Longkang. Agak-agak longkang tu cantik tak? Memanglah tak cantik. Sebatang aja kan? Cuba kamu bayangkan longkang itu sungai. Okay? Sungai yang kan belok. Akhirnya sungai itu jadi indah. Jadi sekali lagi sungai juga berjuang. Ada kayu dia belok, ada batu dia belok, ada pokok dia belok, ada akar dia belok, tapi dia tidak pernah putus asa. Loh, itu jawapan. Okay, dengan hanya longkang je. Jadi itu satu yang Umi pegang sampai sudah. Maka jiwanya mesti jiwa pejuang. Sungai berjuang, tak malu ke? Allahu Akbar. Empuk depan mata. Okay. Sungai berjuang, yang kamu kata lembut, yang kamu kata tak ada tenaga, yang kamu kata macam-macam. Tapi jumpa batu dia belok, jumpa apa sajalah. Kalau tanah tu tinggi, dia hakis sikit-sikit, akhirnya daripada anak sungai jadi mak sungai. Betul? Kita ada kata anak sungai kan? Anak sungai tu takkan terus jadi anak. Kan dia akan besar jadi mak. Artinya dia terus berjuang. Maka jiwa pejuang yang kita maksudkan di sini ialah kita nak ambil kira selama ini kita berjuang untuk hidup. Betul? Hidup di mana? Hidup di sini lebih banyak daripada memikirkan perjuangan untuk hidup di sana. Maka perang Palestin memberi kita satu hentakan. Perjuangan yang sudah memakan masa yang sangat-sangat lama tapi tak pernah jumpa, namanya tak ada orang. Pada yang mati ribu-ribu, yang mati ratus-ratus. Okay. Sebab itu, ibu-ibu Palestin kalau mengandung tak pernah lahirkan satu. Mesti paling sikit 2 ataupun 3 twin. Sebab itu generasi mereka, kanak-kanak mereka tak pernah habis. Sebab Nabi, Allah sudah pilih bumi itu sebagai bumi paling berkah. Disebabkan ayat itulah, ayat bumi yang dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa dan seluruh kawasannya diberkahi. Surah Israel ayat 1. Surah Isra. Okay. Maka dalam kitab Kristian pun ada, dalam kitab Yahudi pun ada. Yang mengatakan kawasan itu kawasan paling berkah. Okay. Dan ini yang menjadi pegangan orang-orang Zionis yang bermati-matian untuk menduduki Palestin. Walaupun mereka sudah ditawarkan 2 buah tempat masa lalu untuk mereka jadi negeri, buatkan ke tempat duduk, tapi mereka menolak dan akhirnya mereka membuat sendiri atau merompak sendiri kawasan yang namanya Palestin. Kerana berpegang kepada ayat ini. Tuhan kami pun kata tempat ini berkah, Tuhan Kristian pun kata tempat ini berkah, sebab itu di sana ada 3 pusat agama di sana. Okay? Itu satu sebab. Jadi perjuangan kita selama ini untuk apa? Berjuang untuk hidup. Betul? Berjuang untuk kehidupan. Kalau kata nak bersalin, berjuang demi anak-anak. Kalau kata nak jadi berhenti, saya terpaksa berhenti kerja. Kerana nak jaga anak. Betul? Tapi kita tak pernah pindahkan itu sebagai perjuangan. Okay? Kita kasih terpaksa. Betul? Terpaksa ada pahala tak? Tak ada pahala dok.
Terpaksa masak, terpaksa rumah, terpaksa jaga anak, terpaksa hantar sekolah, terpaksa ada berapa banyak terpaksa dalam hidup. Jadi muka makin kecil, makin kecil, makin kecil. Apa sebab? Sebab terlalu banyak terpaksa. Jadi hari ini tolong bangun. Yang anda buat, yang kita buat selama ini adalah perjuangan. Sebab itu minta ampun dengan Allah. Ya Allah, kalau dulu aku rasa tak berapa ikhlas, aku geram banyak daripada sukanya. Okay? Maka minta taubat dengan Allah. Ya Allah, angkatlah balik, terimalah balik ibadah-ibadah yang sudah aku lakukan. Anak daripada lahir dah melahirkan. Okay? Kalau dulu aku rasa tak berapa nak seronok, lah ni aku nak jadi gitu sebagai daripada ibadah. Mampu atau tidak? Minta ampun tahu. Itu sebab taubat kena hari-hari. Kerana dosanya ada 4 lori. Iaitu yang pertama. Yang kedua, kita kata kita jarang kaitkannya dengan kehidupan di sana. Jadi hari ini kalau kita kata pejuang, okay? Pejuang dua. Satu nak tahan Allah tu ataupun nak menentang Allah. Okay? Sebab itu dipesan kalau surah Al-Anfal ayat 12-13. Mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Maka dalam perjuangan kita menentang siapa? Menentang suami. Suami itulah saya ni tak sealiran. Kami ni tak sependirian. Kami ni tak ada penyesuaian. Okay? Ini yang banyak datang untuk kaunseling sebab nak bercerai. Apa sebab nak bercerai? Kerana kami tak sehaluan. Apa banyak halu ada. Okay? Sebab dia sendiri pun tak nampak haluan dia tu betul ke salah. Betul? Kerana kebanyakan proses-proses itu melalui proses perjuangan yang menentang. Yang menentang Allah, yang menentang Rasulullah dan yang menentang hukum-hukum Allah. Jadi makin panjang hidupnya, makin seksa walaupun dia dapat apa yang dia nak. Okay? Ada orang berpisah, dia bahagia. Tapi ada orang berpisah, dia lagi sengsara. Jadi jangan kata tengok orang berpisah, kita berpisah. Tengok orang tu bahagia, kita berpisah nak bahagia. Dah. Sangat-sangat lain, berbeza. Mungkin statusnya sama, tapi cara hidup, perasaan, pendirian, ketenangan tak sama. Sebab itu sekali lagi saya mak balik perjuangan. Kalau selama hari ini aku masak kerana suami, aku bekerja jaga rumah kerana anak-anak, aku berhenti kerja kerana anak-anak, tolong betulkan balik niat. Sebab kita nak jadi pejuang-pejuang yang akhirnya hasil perjuangan itu diterima Allah. Jadi sebab itu sekali lagi kita nak bangun balik keyakinan bahawa apa di antara karakter terbesar, karakter yang Allah minta. Kalau perjuangan kerana Allah, kita kaitkan dengan apa? Biasanya kita kaitkan dengan jihad. Betul? Jadi sebut jihad bukan perang. Bukan senjata saja. Jadi bila kata kita dah berjihad belum? Oh, dah. Agak-agak je. Dah ke belum? Oh, takut nak ngaku. Ya ke dok? Ya ke dok? Dah berjihad? Dah. Tapi dah tahu berjihad tu niatnya ke mana? Berjihad tu karakternya macam mana? Hasilnya macam mana? Prosesnya macam mana? Orang yang melahirkan, itu adalah satu jihad, betul? Dengan syarat dia sedang melahirkan seorang hamba Allah. Betul? Seorang cahaya mata. Yang mana betul? Anak itu cahaya mata. Betul? Kau setakat cahaya mata tapi tak nampak cahaya imannya, sakit. Oi. Jadi hari ini anak tu jadi racun balik. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Saya sudah dipilih Allah untuk berjihad. Atas nama sebagai seorang pejuang. Ini tolong rasa. Bukan pakai baju Palestin tu baru berasa, tak. Tak pakai selendang Palestin pun tetap rasa kita sedang berjuang. Sebab tadi seorang ahli falsafah kata apa? Kalau kamu nak ada barang, sebutlah apa barangnya, ada didapat, boleh dapat di China. Di negeri China, apa saja kamu sebut, you name it, they go there. Mereka ada. Tetapi kalau anda mencari keberanian, anda mencari keyakinan, anda mencari keteguhan, anda mencari orang yang cinta Allah, ada di mana? Ada di Palestin. Satu bumi, satu-satu je bumi
yang dinobatkan untuk mati syahid. Jadi sebab itu kita kena ambil berat. Ambil berat untuk kita. Supaya rasa jihad, rasa pejuang yang ada pada mereka, yang tak pernah tawar, tak pernah luntur, tak pernah hilang keyakinan. Okey. Ini ada di Palestin. Apa yang kita nak fotokopi sebagai pejuang? Apa yang agak-agak apa yang mendorong orang Palestin setegal itu, sekuat itu, sehebat itu? Apa agak-agak yang pertama? Impian. Betul? Kalau impian ada proses, betul? Apa modalnya? Dia mesti ada modal. Macam mana mereka boleh membuat tumpuan kami nak masuk syurga, kami nak mati syahid? Macam mana boleh datang impian itu? Keyakinan iman kepada Allah. Yakin sungguh-sungguh mereka dibantu Allah. Yakin sungguh-sungguh Allah sangat dekat dengan mereka. Yakin sungguh-sungguh bumi mereka dipilih Allah untuk menjadi bumi para syuhada. Mereka yakin sungguh-sungguh. Sebab itu sekali lagi tengok balik matlamat hidup kita. Tengok balik impian kita. Kita nak mati macam mana, nak hidup macam mana, nak tua macam mana. Okay? Kalau yang belum pencen, nak pencen so nak hidup macam mana ya? Boringnya. Kononnya pergi kerja tak boring. Jangan. Pergi kerja lagi banyak dosa. Dosa mata, dosa kaki, dosa tangan, dosa perut, dosa otak. Macam-macam. Okay? Tapi kita pernah jarang fikir benda tu. Duduk rumah apa bahagianya? Tenang. Tak buat apa, tenang lah. Kalau tak masak je, lambat masak dah tak tenang kan. Lemak aku belum masak. Nak ambil cucu sekolah je setengah malam. Kita nak kena hantar cucu. Nak cucu kita dia keluar dah. Ya. Kalut lagi. Okay, betul? Ini muka nenek-nenek kena cepat habis ni. Nak hantar cucu ke sekolah, nak ambil cucu. Betul? Maka perjauhan kita itu. Tak ada lain. Yang tak ada cucu. Anak tak ada apa tak ada. Yang tak kahwin. Jadi tak kahwin bukan hina ya. Tak kahwin bukan apa isolated daripada masyarakat. Tak. Tak kahwin bukan status rosak. Tak. Ini satu hal lagi yang kita nak angkat. Dan yang paling malang hari ini remaja sudah bermatlamat tak nak kahwin. Ini gambaran daripada perkahwinan yang paling banyak perceraian. Yang paling banyak penderitaan. Kakak saya cerai, mak saya cerai, adik saya cerai. Di sekitar orang-orang yang bermasalah dalam perkahwinan. Akhirnya anak cucu berazam tak nak jadi aunty tu, tak nak jadi nenek, tak nak jadi itu, tak nak jadi ni. Boleh faham? Kesannya sangat mendalam. Sangat mendalam. Sebab itu kita kata, tapi itu adalah paling salah. Vision yang paling salah. Tidak tak nak kahwin. Okay? Bila Mi berkongsi dengan ada cucu nombor 1 balik kemarin. Okay? Berbincang pasal poligami lah. Ada satu perbincangan dalam satu video. Ini sebagai selingan untuk memastikan bahawa anak kita tahu apa dalam kepala anak kita. Kita tahu apa dalam kepala cucu kita. Sebab kita pejuang. Bila kita kata kita pejuang, maknanya apa? Tugas kita tak pernah habis. Tak pernah kata kita nak rehat. Faham? Dah tua dah. Dah letih dah. Ini yang paling banyak berlaku. Dah tua, apa lagi nak buat? Loh, ada 4 tahun yang kerja belum siap. Boleh faham? Okay, maka sekali lagi saya kata, dia kata, seorang, satu pendapat ustaz, satu pendapat bukan Islam. Satu pendapat Islam, satu pendapat. Orang Islam dia kata, hari ini masalah banyak. Kerana ramai wanita tak nak kahwin. Okay? Maka yang bukan Islam kata apa? Kenapa kata kami yang tak kahwin ni jadi masalah? Boleh nampak? Betul ke masalah? Nampak tak? Ini kita kata, pakai status orang agama tapi bercakap tak kena gaya, nampak hinanya kita. Jadi orang tu jawab,
What's so big deal? Kami tak kahwin tak ada masalah, by right. Menyenangkan, tak sakit perut, tak sakit hati, tak bengkak, tak binjul. Kerana ayatnya apa? Poligami harus dibenarkan untuk membolehkan wanita, lelaki kahwin lebih dari satu, menyelamatkan wanita-wanita yang bermasalah. Perkataan masalah tu yang... So, cucu mi bawa phone dia. Mari kita tengok yang ni. Noni. Cuba Opa bagi komen. Jangan main-main. Dia memang pernah sebut, kakak tak nak kahwin. Okay, kakak tak nak kahwin. Inilah. So, dia kata apa? Kenapa pula tak kahwin pula masalah? Itu dia melihat hari ini. Okay? So, izin Allahnya, Umi terselak lah buku-buku yang ada dekat meja Umi tu. Terselak lebab apa Nabi kata pada orang yang menolak untuk kahwin. Apa Nabi kata? Pertama tak mengaku umat. Penat tak solat. Penat tak ibadah. Penat tak ngaku kamu orang Islam. Tapi Nabi tak aku syahadah kamu kong. Tertolak. Boleh nampak? Maknanya, apa sebab? Agak-agak apa sebab Nabi tak nak? Tak terima sebagai hamba. Tak layak sebagai seorang perempuan yang lengkap solehah ke apa benda ke. Kerana Nabi ada matlamat lebih jauh. Kenapa Nabi kata begitu? Pertama, Nabi nak umatnya ramai. Kalau umat tak ada, Nabi rasa sedih. Lagi sangat sedih. Jadi satu pada matlamat perkahwinan untuk menambah orang yang akan meneruskan perjuangan Nabi. Kedua, Nabi memang nanti di akhirat dia nak tengok umat mana yang paling ramai. Bila kakak menolak untuk kahwin, bermakna kakak sudah melanggar. Sudah bercanggah dengan apa yang Nabi nak. Okay? Lawan Nabi ingat jadi apa? Contoh. Jadi kita tak boleh nak buka tajuk tu buta-buta macam tu. Jadi kita kena pandai insert. Jadi kekuatan yang nak dibangun sebab berjuang, dah kerja, dah ada gaji, dah gitu, dah gini, kita boleh buat apa kita suka. Mana boleh buat apa kita suka? Buat apa Allah suka. Kan kita memilih untuk tak kahwin. Okeylah. Itu kan apa keputusan kita. Kalau tak ada ilmunya, suka kamu lah nak buat apa? Duit kamu belilah apa kamu nak berjalan ke mana, pergilah. Betul salah? Ini selalu mak-mak lepas tangan kot tu. Kamu ada duit, belilah apa kamu nak. Beli yang perlu. Beli yang mendorong kamu dekat dengan Allah. Beli kata kamu untuk kamu dapat satu pahala. Kalau beli tapi dapat pahala, okay, beli benda yang cucuk hidung, cucuk telinga, cucuk segala tu saja, passion. Duit kita beli suka aku, suka dia lah. Dia tanya mak ni kan berbiar kan nak menindik telinga macam banyak-banyak. Duit dia. Sangat salah. Walaupun duit dia, gaibnya kita. Ini kekuatan. Kata-kata pendirian. Jangan kata sebab duit dia, suka dia. Sebab baju dia, sebab duit dia nak beli baju fashion mana pun, suka dia lah. Mak senangnya hati. Betul? Asal tak kacau kita. Dia tak kira esok kacau kubur kita. Dia kacau kita dengan Rasulullah. Kenapa kamu biar begitu begini? Maka sekali lagi, jangan kata bila anak dah besar, perjuangan kita selesai. Sampai kita mati, perjuangan tak pernah selesai. Dia kata, dah kahwin, dah senang latih. Dah. Kerana perkahwin paling banyak roboh kerana mak ayah campur tangan kan lepas tangan. Campur tangan tanpa ilmu, lepas tangan tak nak pening kepala. Dia tak tahu bawah tanah besok pening. Okay, sebab kita akan dikumpul nanti. Okay, maka sekali lagi perjuangan yang kita nak suntik pada anak, yang kita nak tunjuk demo pada anak-anak, mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu.
Okay, walaupun dia besar ke, dia pandai ke, ada PhD ke, ada sijil ke, ada apa-apalah. Jangan ambil dia sekolah. Kamu kan sekolah agama. Dia sekolah agama bukan dia belajar semua, Bu. Kamu bukan hafizah. Hafizah hafal je. Nampak tak? Hukum tak masuk dalam kepala dia. Jadi jangan hantar sekolah tahfiz, kemudian biar anak tu, dia kan hafizah, dia kan tabligh juzuk, kan dia kan, letih. Maknanya sekali lagi, perjuangan kita dengan anak kita, keluarga kita, tak pernah habis sampai kita mati. Maka itu satu. Maka kita kata, apa peribadi pejuang? Kalau kita ambil orang Palestin, apa karakternya? Membina impian paling besar, paling kuat, paling teguh. Mati syahid. Dia tak ada cerita nak beli baju baru ke, nak pergi abaya ke, nak pakai tudung itu ke, nak tudung ini. Ini semua orang bagi ni, pakai jugalah. Berkenan tak berkenan, pakai. Yang penting pakai. Betul? Yang penting pakai baju. Betul tak? Menutup aurat. Dah. Jadi kekuatan kita sekali lagi. Kalau orang Palestin, dia tak fikir nak pakai apa. Dan dia ada baju. Mungkin 2, mungkin 1, mungkin 3. Tudung mungkin 1, mungkin 2. Tudung kita berapa? 1 bakul. Beli baju, beli tudung. Beli baju, beli tudung. Sebab nak matching. Ini yang menyebabkan perjuangan kita ni lah. Okay? Perjuangan yang paling rendah. Kerana perjuangan kita mengaitkan kita dan keluarga kita dan masa depan kita. Jadi kita tidak memikirkan masa depan ummah. Kita nak fikir ada yang merancang cucu nak jadi apa? Ada tak? Walaupun neneknya peguam ke, neneknya doktor ke, tak pernah termimpi. Mimpi pernah tanya doktor ada cucu. Saya ada 2 cucu. Agak-agak doktor nak cucu tu, doktor jadi apa? Itu pulang dia lah. Faham? Ini bezanya kita dengan orang Yahudi. Yahudi kalau boleh, dia nak anak dia daripada janin, sampai dia mati dah siap dan dia jadi apa? Ilmu apa nak pakai? Makanan apa nak buat supaya otaknya laju, begitu begini sihat dan sebagainya. Mereka merancangnya dari mula sampai dia jadi orang. Sampai dia mati. Orang Palestin merancang nak syurga itu bukan hanya sebab kita dah dewasa ni. Ni orang tua je pergi masjid. Orang muda tak payah pergi masjid. Lambat lagi mati. Tapi sekarang syukur alhamdulillah. Dah banyak orang muda yang banyak yang senang dengan masjid. Kan? Jadi orang tua jangan sombong sangat. Sayanglah yang muda-muda sebelah. Syukur alhamdulillah. Orang muda datang. Puasa luar banyak dapat pahala. Selamat ke orang muda-muda. Ini kekuatan. Jangan WhatsApp kat orang tua je semua. Jadi dalam grup mesti ada juga orang muda-muda. Supaya mereka merasa terpanggil. Jadi kalau yang ada anak dara pesan kat mak. Kalau ada anak-anak dara bawa sekali no. Ni kekuatan. Okay, supaya perjuangan kita berterusan. Sebab itu sekali lagi orang Palestin mengangkat kekuatan berjuang untuk syahid itu daripada anak dalam janin. Impiannya nak mati syahid. Sebab itu umur 3 tahun, 5 tahun bercakap tentang syahid. Bercakap tentang perjuangan. Maka setupnya dan latar belakangnya sangat membantu. Maka apa yang kita nak jadi? Pejuang macam mana kita? Jadi pertama satu daripada peribadi berjuang yang kita dah ada. Ada kan? Pejuang kan? Rasalah. Bukan dari Perlis sampailah ke Sabah. Tak ada. Itu pun perjuangan. Betul? Tapi tak kuat dari dasar-dasar agamanya. Dasar nak perangnya lebih besar. Jadi bila kita nampak askar, kita ingat apa? Lama askar pakai apa? Pernah meletup tak? Tak pernah. Ini jahat. Pikul kan senang. Kau dulu yang panjang tu berat tu. Betul? Pernah tak tembak? Tembak masa training lah, belajar-belajar. Yang dah jadi tak dah habis trainingnya, dia dah bawa je. Maka secara peribadi agama kita minta kita adalah pejuang dan kita nak meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bermakna siapa yang tak mengaku dia pejuang, tak hendak berusaha jadi pejuang untuk mempertahankan apa yang Rasulullah bawa, tergugur jadi pejuang.
Sebab itu kita yang mengamalkan untuk diri, untuk keluarga, kita harus kembangkan ke orang lain, ke sahabat handai. Sebab itu tanda cinta Rasulullah, kita ada 3 cinta, betul? Pertama, cinta kepada ibu dan ayah. Cinta kita pada Rasulullah masih sama dengan cinta kita kepada ayah dan ibu. Kita letak ibu ayah kita atas sekali, betul? Betul ke tak? Kita makin buat, anak kita letak kita ke atas ke bawah. Ingat, bendok. Cuti pergi melancong daripada sampai rumah mak. Package memory. Kita dah book dari agak termasuk tak mak dalam program? Termasuk tak dalam pelancongan anak-anak? Masuk ke tak? Tak. Dia maknanya kekuatan. Bermakna kalau Imam Nawawi kata cinta Rasulullah, sebagaimana dia ada 3 cinta untuk Rasulullah. Yang pertama, cinta Rasulullah sebagaimana kamu mencintai ibu kamu. Meletak ke ibu kamu nombor 1 dalam prioriti kehidupan. Whatever you do, yang pertama tahu ialah mak. Yang sama dia ajak berbincang ialah mak. Tu mak pandai, mak tak pandai. Tak tahulah. Tapi sekurang-kurangnya bagi tahu dan minta doa. Pendapat mak tak pandai, kamu pandai, tanya mak mana mak tahu. Kerana senjatanya apa? Doa. Kita nak pergi ke sini mak tolong doa ya. Asal tak ajak mak, itulah tak cukup duitnya. Kita beli tiket masa Fatah dulu je. Ya Karim. Ini contoh-contoh. Bermakna kalau cinta mak menurun begitu jauh, agak-agak cinta Rasulullah tinggi ke rendah? Sangat-sangat rendah. Jadi kalau kita sudah mengaku sebagai pejuang tapi tak ada kekuatan nak angkat balik perjuangan Rasulullah, letih kita. Kita ditanya Allah, so kita nak jawab apa? Sejauh mana kamu cinta Rasulullah? Apa bukti kamu cinta Rasulullah? Penat jadi pejuang. Maka sebab itu sekali lagi kita kata cinta pertama, cinta sebagai cinta pada mak dan ayah. Artinya mak ayah jadi nombor 1. Dalam hidup kita dengan Rasulullah, Rasulullah mesti jadi nombor 1. Tak layak kamu masuk syurga kalau bukan Rasul sebagai orang pertama dalam hati kamu. Orang pertama yang kamu cinta. Orang pertama yang kamu ikut. Orang pertama yang kamu tauladani. Orang pertama yang kamu paling sayang. Ini dah lebuh. Kalau orang Perak kata dah lebuh dari hati kita. Dah rasa macam tak jejak. Kita ingat nama, kita faham, tapi kita tak ada cinta pun. Kerana elemen membangun cinta pada Rasulullah sudah ditarik banyak. Ya, anak kita dah tak ada banyak sentuhan. Okay. Yang kedua, kita kata cinta Rasulullah sebagaimana kamu cinta anak kamu. Macam mana kamu cinta anak kamu? Nyamuk tak boleh usik. Betul? Sayang je dengan anak, bungkusnya anak, jaganya anak. Orang sebut je nama anak kita. Jangan sibuk dah sebut nama anak orang. Anak kamu tu macam hebat. No. Letih. Betul? Maka sekali lagi, kalau kita kata nak anak kita jadi prioriti sekarang. Perjuangan kita untuk anak, untuk keluarga. Kembangkan. Yang ketiga, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada sahabat, kerabat dan masyarakat. Jadi apa yang ada pada orang Palestin mengangkat negara sebagai satu prioriti. Maka kekuatan yang kita nak angkat hari ini bahawa peribadi pejuang yang pertama yang kita mesti ada ialah kita kata kasihkan, sayangkan agama. Kalau ini belum ada, kita letih. Nak jawab dengan Allah sangat sulit. Apa tanda kamu cinta? Apa tanda kamu kasih dengan agama kamu? Maka orang Palestin meletakkan agama Tuhan nombor 1. Oleh kerana kita diizinkan Allah hidup di zaman paralel dengan perjuangan, paralel dengan perang Palestin, bermakna kita nak tempias semangat Palestin, pejuang di Palestin itu masuk ke hati kita. Bukan pakai selendang ya. Semangat, jiwa, keyakinan.
Sebab itu syarat pertama jadi pejuang ialah kasih dan sayang dengan agama. Di mana pun kita pertahankan agama. Di mana kita tak boleh kata kita bukan ustaz. Puan ke tahu tak ini. Oh, tu kena tanya ustaz, tak boleh tanya kita. Itu maknanya apa? Kita tak cukup bersedia untuk nak tunjuk kita sayang agama. Okey? Jadi sekali lagi pejuang yang Allah nak adalah pejuang orang yang kasihkan agama. Itu ciri pertama. Kasih agama maknanya apa? Nak buat apa? Apa karakter? Memberi apa saja yang kita ada untuk agama. Menggunakan sebanyak-banyak masa kita untuk aktiviti agama, menguatkan agama, memperjuangkan agama, memanjangkan agama, menjaga agama. Jaga ni susah penuh weh. Sangat sulit. Kita tak kisah apa orang kata tentang agama kita. Nah, ini satu kemalangan yang paling malang. Orang kata anak kita terbakar. Apalagi orang kata suami kita. Betul. Tapi bila orang kata agama kita, itu tak sesuai dengan agama. Agama kamu memang ortodok. Aduh. Tak ada sikit pun rasa sedih. Tak ada sikit pun rasa geramnya aku. Boleh faham? Itu maknanya daya juang untuk sayang agama tak ada. Katalah orang keluarkan fakta ataupun komen tentang agama kita. Kita buat dia. Boleh faham? Jadi sebab itu kita tidak boleh putus untuk mengkaji agama. Atas dasar kita nak jadi pejuang agama. Kalau baju dah pakai, sudut dah pakai, nikab dah pakai. Cakap kasar lagi, sombong lagi. Oh letih, kedekut lagi, berkira lagi, menghungut lagi. Maknanya kita kata sekali lagi, karakter orang yang cinta agama, kasih agama ialah karakter yang sudah diberikan oleh Allah ataupun oleh fiqh kita ada mahmudah dan mazmumah. Yang mana yang kita paling banyak? Mahmudahnya ke mazmumahnya? Mahmudah wa Allah. Syukur Alhamdulillah. Bermakna senangnya hati. Tak ada muka susah hati, tak ada muka berkira, tak ada muka kedekut, tak ada muka sakit hati. Ini muka sakit hati lebih banyak daripada muka senang hati. Keluar je Dewan Negara, mesti ada je. No. Ya, tunggu anak jemput. Asal lambat sangat, kita dah cakap ke sebelah Hafiz. Boleh nampak? Sebab mahmudah kita ada tapi tak lekat. Okay, tak lekat. Sebab itu sepatutnya pula semestinya pilihan kita. Kalau kulitnya dah nampak cantik muslimah, makanya mahmudah itu mesti jadi make upnya. Tak boleh tudungnya saja, jubahnya saja, sarung kaki, sarung tangannya saja. Niqabnya setengah mati. Okay? Bukan salah, bukan behind, tidak. Pakailah ke mana pun. Tapi tolong hias. Tolong hias diri dengan semua sifat mahmudah. Okay? Kalau boleh jangan singgah sifat mazmumah. Sebab itu mengkaji ilmu, mengkaji agama tak boleh putus. Itu tanda cinta agama. Kita panas tengok orang lawan agama kita. Kita panas tengok orang seleweng ke agama kita. Kita panas kalau dalam majlis tak ada elemen-elemen agama. Okay. Dia pergi ke satu majlis. Langsung tak sebut nama doa, tak sebut Allah ma'ul. Panas. Okay. Sebab itu kalau majlis tak ada doa, itu memang tak kisah pasal Tuhan lah. Dia rasa majlis kita, suka kita lah. Jangan main-main kalau perempuan terlibat dalam majlis. Mana-mana majlis kecil ke besar, doa dulu. Okey? Itu tanda kita serah semua majlis tu kepada Allah. Itu baru sikit elemen kata. Ini secara peribadi. Macam mana nak bangun peribadi pejuang tadi? Kaji balik sifat mahmudah. Berapa banyak ada.
Yang mana aku nak pakai dulu? Yang mana aku nak tanam dulu? Yang dulu tanam tak tumbuh-tumbuh. Aku nak jadi baik hati tapi sakit hati juga. Aku nak jadi santun, kasar juga. Boleh? Jadi latih. Sebab kita kena jihad. Jihad untuk diri supaya dia boleh bertukar. Kalau tidak, sama je. Muka dari muda sampai tua. Okay. Kedua, latihlah senyum sikit. Tua pun kena senyum lah juga. Kan nak mati dah. Nak jumpa orang kan sikit dah. Masa yang pendek kan sikit lagi dah lah. Anak jarang balik, tapi anak balik. Masa kenapa apa? Tak sihat. Demam. Demam tu badannya, perasaannya pun demam juga. Jaga sikit. Kadang-kadang kesihatan, jasadnya sakit, tapi yang lebih sakit ialah perasaan. Ya Allah. Perasaan makan semua kekuatan. Sebab itu nak jaga yang masuk dalam wajah ni apa? Fikiran ke perasaan? Fikiran 30%. 70% lagi hati dan perasaan. Siapa tak bawa perasaan? Siapa bekerja tak bawa perasaan? Dah siap, dah cepat siap. Kamu kerja lembab sangat, buat sini. Kan ada nenek yang beri cucu tolong di dapur. Budak tu baru belajar kan? Tengok bawang, ya Allah rimah aku tengok kamu ngopik bawang ni. Latih ke tidak? Latih. Kita hari ini tidak mendidik. Sebab tak sabarnya tinggi. Nak cepatnya? Cepat sikit. Dia tak tahu bila keluar perkataan cepat sikit. Itu tunjuk kamu tak tahu sabar. Jangan gunalah kalau boleh. Cepat mandinya, cepat makannya, cepat sikit, cepat. Cepat mati. Sebab tak gembira kan? Yang mendengar tak gembira, yang bercakap pun tak gembira. Ada tak orang yang gembira bercakap? Cepat, cepat. Tak ada. Bila keluar perkataan cepat, mesti marah. Mesti anger. Yang terima lagi sikit perut. Jadi tolonglah ambil kira. Ini mak-mak ni, ya Allah. Budak ni cepat mandi, cepat berbaju, cepat ni, cepat itu, cepat ini. Okay. Ada cepat solat. Cepat-cepat sikit solat. Ya Rabb. Apa lagi nak cepat? Mati cepat budak. Mak mati, anak mati. Okey, tu kekuatan. Yang paling banyak mati kemesraan. Mati bahagia. Mati ketawa. Dalam kereta terus. Tak boleh bual dah. Kalau kena marah sebelum naik kereta, ingat boleh berbual tak? Habis dia tidur. Tidak tengok dia punya tab. Tonteng. Betul? Jadi perjalanan itu tidak membawa berkah. Sebab bawa orang marah. Bawa orang marah, siapa pegang? Setan pegang. Okay? Itu sebab akhirnya penat. Okay. Itu peribadi pejuang yang pertama. Masuk semua sifat mahmudah. Buang semua sifat mazmumah. Carilah. Apa yang aku nak pakai dulu, apa nak buat dulu, apa nak tanam dulu. Apa nak semai dulu. This is a practice. This is a process. Boleh? Dia tak boleh jadi serentak. Saya nak jadi baik hati, nak senang hati, nak lapang hati. Tak maunya. Sebab lapang senang itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Dia tengok apa benih kamu tanam. Kau benihnya cepat. Tambah mati tak jumpa tenang. Nah, cepat mati. Itu yang pertama. Yang kedua kita kata apa jiwa pejuang. Ini semua ni nak jadi pejuang untuk selamat yang paling sikit penyelamat diri, keluarga dan masyarakat. Ataupun jiran-jiran. Ataupun orang yang terdekat dengan kita. Sahabat kita. Betul? Sebab sahabat yang baik, sahabat yang mendekatkan sahabatnya kepada Allah. Sahabat yang paling banyak mendoakan sahabatnya di belakang sahabatnya. Tolong doakan kita ye. Sahabat terpaksa minta. Faham tak? Sebab kita tak ada sahabat baik. Kita tak pasti ada tak orang doakan kita. Sebab kita tak tahu baik ke tak. Siapa baik angkat tangan? Mati kata tak baik. Betul? Jadi kita minta untuk orang doakan.
Mudah-mudahan kalau kita dah minta sekali, dia banyak kali lah minta nak doakan untuk kita. Doa terbaik, pujian terbaik di belakang sahabat. Okey. Jadi ciri kedua sebagai seorang pejuang ialah mempertahankan agama. Okey. Bila kita kata mempertahankan, bermakna kita nak pertahankan dengan apa? Pertama, ilmu. Kedua, keyakinan. Ketiga, sandaran. Kita bersandar pada apa? Maka sandaran pertamanya apa? Al-Quran. Sandaran keduanya apa? Rasulullah, hadis Nabi. Sandaran ketiganya apa? Ulama, para suri dan sebagainya. Orang-orang yang hebat-hebat ni. Kalau tanpa sandaran, macamlah sekarang ni dengar. Anda mendengar ceramah ini. Lepas itu dah dapat, anda nak buat apa? Semak kat mana ada benda ni? Macam mana cara? Kalau Mak Mudah, Mak Zumuah, cari dulu Mak Mudah. Apa dia Mak Mudah ni, ya Allah? Apa dia Mak Zumuah? Apa? Doktor ni sebut je tapi tak cakap pun. Kita pula nak kena cari. Tak cari, tak dapat. Oh. Kalau semua disuap, cengkik. Betul ke tak? Ada orang tengok jam dah. Umi pun ada jam kat yang ke sebelah. Okey. Pertahankan agama maknanya apa? Kita nak pastikan semua anak beranak kita, keluarga kita, sahabat kerabat kita sefikrah. Faham? Sehaluan dan kalau boleh ilmunya juga. Artinya sebaris lah. Jalur lebarnya lebar. Kita cakap dia faham, dia cakap kita faham. Apa maksudnya? Sebenarnya hang cakap pasal apa? Nak apa? Betul? Artinya sefikrah ataupun kita kata pertahankan agama. Pertama kita nak pertahankan apa yang kita dah belajar. Saya belajar, ustaz saya, kitab saya, Quran kata, hadis kata ini. Okay? Sebab itu saya bercakap dengan cucu, buka hadis. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang menolak untuk menolak perkahwinan tidak diakui sebagai umat Nabi. Tak boleh suka-suka. Walaupun kita dikatakan popular lah apalah. Ni hadis ni yang. Ni ayatnya Al-Qurannya. Ini tak boleh offhand. Offhand anak muda ni. Alah. Itu pun dapat opah. Walaupun opahnya katalah macam-macam. Tapi kalau bukan dengan ilmu, kalau bukan dengan keyakinan, sebab kita tak boleh kata tak boleh tahu. Membuat keputusan tak nak kahwin. Dosa. Laku tak agaknya? Tak laku. Sebab itu dengan remaja, dengan orang muda, mesti bawa hujah. Sebab itu dia bawa macam-macam nota dia kat sini ni. Bukan nak free-free cakap walaupun sejam. Kerana ada benda-benda dah pun sejam tak ampun. Maka kekuatan yang nak dibangun. Jadi yang kita tak terjadi ialah tak mampu nak pertahan. Boleh faham? Ada seorang tanya apa? Apa ukuran pakaian wanita yang dikata muslimah? Okay. Apa agak ukurnya? Pakaian boleh dia bawa solat. Apa dia jawab? Macam mana awak nak pastikan fashion yang awak buat itu muslimah ataupun sesuai? Ambil botol mineral besar. Masuk ikut belakang, boleh keluar dengan baik di belakang. Artinya itu nombor 1. Boleh faham? Itu cara logik yang kita paling boleh terima lah. Jangan sampai botol boleh keluar kat lengan. Itu masalah lagi. Ada juga kan. Tapi kalau boleh, ukuran saya dia kata ambil botol celuh kan. Kalau celuh dengan bahagia, itu tandanya sesuai. Boleh faham? Yang labuh, yang apa benda tu, itu tambahan lah. Ini nak tunjukkan the main frame. Frame untuk wanita yang kita katakan sesuai itu bila boleh masuk botol. Tak boleh masuk botol. Jangan botol besar ini. Botol besar. Dia kata bendera besar. Kalau nak semak baju anak kita ketat ke tidak, tolong masuk botol besar.
Jangan masuk kotak ini, tak lepas. Contoh, bagaimana dia menggambarkan logik itu. Okey, kalau katalah kalau kita boleh pakai hujah, tapi dia makan satu analogi yang kita boleh terima dan kita boleh faham. Kau nak masuk ke depan, kalau depannya ketat, tak boleh masuk, mana ketat. Kalau belakang, maknanya dia kata masukkan je dalam baju. Kalau dia boleh seluh elok-elok, depan elok, belakang elok, mana itu okey lah. Itu pun satu pendirian yang kita kata lebih cepat dipahami anak remaja. Okay, sebab kita kata, mana ada ketat, tak ada boleh pusing-pusing pun. Boleh pusing je belum tentu longgar, betul? Okey, tu yang kedua. Nak pertahankan agama. Orang muda tak nak kata, tak boleh yang begini, tak boleh yang macam-macam kan. Tapi cara nak ukurnya apa? Itu di antara cara kaedah memasukkan elemen agama dalam membangun fashion pakaian. Contoh, sebab tu Islam nak fashion juga, betul? Islam nak cantik juga, betul tak? Jadi yang lain-lain tu terpulanglah pusing kok mana nak kembang ke tanda kembang sini. Maka yang paling sulit kita ialah nak pertahan dari segi makanan kita kong. Okay. Non-pork, halal ke tak? Okay. Yang halal saja, betul ke tak? Logo halal, ya Allah, ada 1,000 satu macam. Okey. Sangat banyak logo-logo yang tulisnya halal tapi sebenarnya tak halal. Okey. Bila nampak orang pakai tudung, okey lah tu. Walaupun dia Kristian. Orang Indonesia pakai tudung semua. Tapi Kristian. Itu kan ada orang pakai tudung tu. Okey lah tu. Non-pork. Tak ada babi je, lain-lain dalam tadi empat gantung macam-macam. Kita paling sulit mempertahankan. Okay, kita rasa tak nak menyiasat. Kita tak nak kisah pun sangat. Ayam sembelih tidak, siapa yang sembelih. Sebab itu, Grab food kaya-kaya. Apa sebab kaya-kaya? No one care who cook for you. Kita tahu kita ada duit, kita beli. Senang cerita lah. Allah. Ni letih. Jadi anak kita sangat-sangat jauh dengan agama. Okay? Tak masak tu dosa. Kan kita dah bincang dulu. Tu kunci. Apa yang kamu suap, itulah jadi anak kamu. Okay? Maka tolong ambil kira. Mempertahankan agama. Kita tak salah siasat. Siapa masak, ambil kat mana, bahan mentah macam mana. Itu kalau makanannya. Belum lagi duitnya. Tanya suami, dapat duit banyak macam ni. Apa hal? Hujung tahun ada bonus. Asal banyak sangat? Alah banyak sangat pun susah, sikit pun susah. Mi ada satu kes. Mak ada anak. Isteri yang dapat nampak cek dekat dashboard. Cek 7,000. Sidai depan dashboard kereta. Aduh. Hebatnya jadi orang kaya baru ni. Dari mana? Tak payah tanyalah. Tak payah tanya. Kita bercuti. Sebab baru dapat duit. Tapi di akhir-akhir bila dia bincang dengan Umi, akhirnya kita terperangkaplah dengan rasuah. Dia dah tahu itu rasuah. Nak buat tindakan ke tidak? Nak lapor ke tidak? Suri-suri lapor tak agak-agak? Isteri lapor ke tak? Ya Rabbi, sanggup berdosa. Macam mana nak pertahan agama? Boleh faham? Sebab itu seorang pejuang, dia jaga pertahankan. Tolong bukti kat saya macam mana boleh dapat duit 7,000 naik. Tak payah banyak tanya. Tanya, jangan tak tanya. Kerana kami nak suap ni, awak nak suap kat kami duit ni. Walaupun dosanya bukan kat kita, tapi ke dia. Tapi tak nak dapat duit salah. Betul? Kalau boleh darah saya tak nak masuk benda yang tak cantik. Sikit masuk pun tak lepas ke syurga. Jangan main-main. Makan, pakai, perjalan, apa nak tengok. Ya Allah, sulitnya ya Rabbi ya Karim. Okay? Maka ciri kedua seorang pejuang adalah mampu mempertahan, nak mempertahan, jaga. Kalau orang tanya dia tak faham, nanti bagi nombor telefon. Nanti saya WhatsApp, nanti kita cari jawapannya apa. Boleh faham? Jelas setakat ini? Dan yang ketiga, nak habiskan juga. Minta maaf, dah 10 minit dah.
Yang tengok jam sabar kejap ya. Pejuang yang ketiga. Ciri pejuang yang ketiga. Ini baru kita kata peribadi. Peribadi maknanya apa kekuatan yang dia ada. Jadi sekali lagi, bertanya tentang agama, bertanya tentang betul salah, bertanya tentang kesahihan, tidak memalukan, tidak cerewet, tidak, apa nak panggil? Busybody. Bukan satu kesalahan. Kita tanya banyak payah je. Makan tak nak makan dah. Kita nak minta dengan Allah supaya Allah bagi sikit kekuatan pada kita. Kalau benda tu salah, kita rasa macam salah. Ada tak macam tu? Allah bagi sikit kekuatan. Rasa macam okay. Biasanya orang yang nak termakan daging babi, dia termuntah. Itu Allah bagi insting yang itu sebab kena sebut banyak-banyak nama Allah tu, kena sucikan hati. Kerana bila tersalah tu, pertama kita tak berapa berkenan, kedua kita tak berapa selera, ketiga kita tak setuju, keempat kita teringin nak tanya, you know, ambil dari mana, masaknya siapa, okay? Gerai pun tak salah, tanya aja. Awak nak jawab betul-betul, jawab salah-salah. Okay? Supaya kita sekurang-kurangnya, dia orang tua ni cerewet, macam-macam tanya. Beli tak nak beli, dah. Ada tak orang jawab macam tu? Ada. Tak payah tanya banyak-banyak. Nak beli, tak ada beli dah. Barang-barang saya, duit-duit awak. Nak beli lagi tak kat kedai tu? Tak. Jadi pilih kedai. Jangan pilih sedap. Jangan pilih banyak barang. Kerana banyak yang terperangkap disebabkan tak mampu mempertahankan. Nak pertahan agama ni, nak makan ni. Okay, sama jugalah sekarang ni. Dah kata coklat Cadbury pula dah ada babi dalamnya. Letih lagi kita. Aduh, apa lagi yang menyebab dia masuk dari berbagai elemen. Sebab we don't care. Itu cerita TV, itu cerita WhatsApp. Kan sebenarnya. Allah. Dan akhir sekali, minta maaf banyak. Orang yang berjiwa pejuang. Semua kita ni harus. Sebab ini satu daripada tiang tegak yang kita nak jumpa Allah nanti. I do this. Sebab itu kata, tolong cegah kemungkaran walaupun dengan hati. Selemah-lemah iman. Jangan sampai hatinya mati. Tapi tak kisahlah, entok lah. Angkat sampah tepi jalan, high class tu. Kita itu tak nak buat tu. Kan ada tukang sapu. Allah bagi kesempatan buat pahala. Kan ada tukang cuci. Kita tak nak. Tak rasa itu satu keperluan. Dan akhir sekali kita kata, setiap jiwa pejuang, cintanya, dia sangat mengimpikan mati syahid. Maka kalau dia mengimpikan untuk mati syahid, pertama dia terus-terus tambah ilmu supaya dia bertambah dekat dengan Allah. Satu daripada proses nak jadi bertambah dekat dengan Allah. Macam mana kamu memikirkan diri kamu dengan Allah? Sebab ada kata apa, kamu tak kenal diri kamu, maka kamu tak kenal Allah. Macam mana nak kenal diri kamu untuk kenal Allah? Nah, ini yang Ustaz tak ajar kita dari kecil. Okay? Tolong fikirkan diri kamu dari air paling hina. Cair pula tu. Air paling hina. Okay. Kemudian kita kata campur dengan tanah. Masuk pula dalam rahim ibu Islam. Betul perjalanan. Daripada air berubah jadi tulang, jadi daging, jadi apa? Kita selalu pakai otak. Tak pakai hati. Macam manalah hebatnya Allah. Macam manalah kuatnya Allah. Macam manalah bijaksananya Allah. Aku membuat wajah kamu ini tanpa peta. Tanpa contoh. Ya Allah, bayangkan kalau semua ni mukanya sama. Ya Allah, suami pening weh. Mana suami aku ni? Ya mana? Anak pakai uniform tentera je tak tahu mana satu anak. Contoh. Boleh faham? Sebab kita tak pernah bayang macam mana Allah cipta muka kita ni. Jadi akhirnya kita tak rasa hebatnya Allah tu.
Allah cipta kamu tanpa peta, tanpa contoh, tanpa apa. Kalau tak berfikir, sebab itu kita kata akal itu nombor satu syarat jadi orang beriman. Daripada air paling hina, ya Allah, boleh jadi tulang, jadi daging. Masuk pula dalam rahim, ya Rabbi. Kemudian keluar pula, ya Rabbi, tak cukup 1, 2, 3, 4. Cuba bayang fikir bayi yang keluar tu, nak keluar daripada pintunya, ya Rabbi. Daripada lahir lemik, tak jadi apa, tak tahu apa, kosong. Allah bagi sikit sebagi nampak, bagi tahu, bagi otak sikit, bagi kaki boleh jalan. Betul? Oleh kerana kita andai bahawa kita lahir otomatis jadi orang. Betul? Akhirnya kita tak pernah mikir dan tak pernah rasa Allah itu maha hebat. Kecuali pada yang cacat. Yang rasa jantungnya sayang bila? Sayang jantung masa bila? Dah sampai IGN. Sebelum pergi IGN, sorry lah. Tak ada fikir pasal jantung. Siapa fikir pasal jantung dia? Tak ada jantung, jalan je. Pernah tak terfikir siapa yang gerakkan jantung? Maka sekali lagi, oleh kerana kita tak pernah meneliti diri kita ni, kita tak pernah rasa hairan, tak pernah rasa takjub. Ya Allah, seramai-ramai manusia. Macam mana ada orang yang jadi begitu, jadi begini, yang hitam, yang putih, yang coklat, yang tinggi, yang rendah. Kalau fikirkan itu pun rasa-rasa kita dah tak dapat nak terima kasih dengan Allah. Di banyaknya kehebatan. Itu nak kata Allah Maha Besar tu apa sebab kita tak rasa? Sebab kita tidak pernah memikirkan kejadian kita. Kita tak pernah fikir otak kita dari tak ada jadi ada, dari tak boleh fikir kepada boleh fikir. Boleh faham? Jadi akhirnya otak kita tidak terfikir. Matinya nak mati syahid. Aku nak jumpa Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha Hebat, yang Maha Pengasih. Ya Allah, tak pernah berhenti bagi rezeki. Napas kau ditarik sikit, selesai dah. Pak, udara free yo. Kawan saya 16,000 peti 4 segi besar tu. Bawa aku lukili. Ini peti apa? Oksigen. Kita dapat oksigen free yo. Berapa kali syukur? Marah je ada. Bila nak pergi ceramah ni? Okay, maka kekuatannya nak dibangun. Mereka faham anda sibuk. Okay? Itu pun tak sabar juga. Udara free ni. Kan kena bayar kan? Tapi oleh kerana rasa nak mati syahid, rasa nak jumpa Allah dan nak boleh terus masuk syurga tu, ya Allah. Mada rindu syurganya ada ke tak ada? Oh ya ada je memang. Rindu Allah ni tak ada, rindu syurga ada. Ni kekuatan. Maka sekali lagi tolong analisa ni, ya Allah, jarinya begini. Bayangkan kalau jarinya sama panjang, ya Allah, udah macam monyet. Pernah tak pandang jari monyet? Sama je jari dia. Tak pernah tengok. Sebab tak pernah menghargai pun. Umi satu jari je sakit 3 minggu dah balut. Memang. Baru tahu mahalnya. Ya Allah, apa hai tahu. Dah bengkok tak boleh tegak ni. Ya Rabbi. Boleh faham? Oleh itu tolong teliti apa kita ada. Supaya anda benar-benar rasa syukur. Rasa bukan syukur saja. Rasa Allah tu sangat hebat. Bahawa Allahu Akbar tu bermakna. Kalau tidak Allahu Akbar tu kosong. Allahu Akbar. Macam kepak kupu-kupu je. Sebab tak pernah dalam hati kita diajar. Masa kita sekolah mana pernah diajar. Macam mana kamu nak rasa bahawa Allah itu sangat besar, sangat hebat. Hafal nas'alu kaya. Tapi tak kaya-kaya juga. Tak pernah juga rasa Allah tu sangat hebat. Boleh faham? Maka sekali lagi, orang yang ada rasa Allah itu hebat saja yang mencintai mati syahid.
Maka kalau belum lagi berimpian, belum lagi berdoa, belum lagi merasa mati syahid tu, ya Allah, bukan untuk kita. Betul? Untuk kita ke bukan? Untuk pejuang-pejuang. Kita bukan pejuang suri rumah je. Okay. Kita adalah pejuang-pejuang dan di tangan kita lah untuk syurga anak-anak. Oleh itu tolong bangun. Cinta mati syahid. Artinya nak mati dalam keadaan Allah terima, Allah redha dan Allah izinkan masuk syurga Allah. InsyaAllah. Ini kekuatan tambah ilmu. Dah dapat ilmu baru buat. Pertama aku nak belajar sebanyak-banyaknya ilmu supaya aku rasa cinta dengan agama. Kita ni baru terpaksa. Kita pergi hari Jumaat je. Kita pergi penceramah ni je. Kita pergi, oh Allah. Kalau ada ini je. Kalau ada itu je. Je, dah banyak nak. Boleh faham? Jadi tolong buatkan azam bahawa saya mesti tambah ilmu setiap hari. Sama ada kuliah, sama ada ini, benar Allah dan dia Pak Gantang. Nak ustaz mana, ustaz lawak, tak lawak, ustaz nyanyi, tak nyanyi, semua ada. Jadi jangan ini guna untuk WhatsApp, masalah orang WhatsApp makan, minum. Ini sarapan pagi, ini makan tengah hari, ini makan malam. Yes. Boleh? Jadi sekali lagi, terima kasih banyak. Ini di antara tiga kekuatan yang kita nak suburkan, okay? Supaya akhirnya buahnya apa? Jihad. Tapi kita berjihad ni? Jihad. Besar ke kecil? Apa jihad paling besar? Ni kekuatan. Mungkin insyaAllah panjang umur kita sambung jihad-jihad yang kita patut ada, yang akhirnya membantu kita merasa bahawa nikmatnya jadi hamba Allah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha melihat, ya Allah yang maha mendengar, ya Allah yang maha baik, ya Allah yang maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah yang memegang segala kehidupan dan jadual hidup kami, ya Allah. Kau yang membekalkan rezeki, Kau yang memberikan kemudahan, Kau menjadikan alam ini untuk kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang mampu bersyukur dengan segala nikmat yang Kau limpahkan ini, ya. Nikmat umur yang Kau sediakan ini, ya Allah. Nikmat lapang yang Kau kurniakan ini, ya Allah. Nikmat keluarga yang Kau sediakan ini, ya Allah. Nikmat menambah ilmu, ya Allah. Maka angkatlah semua gerak kami dari pagi hingga hari ini. Satu gerak-gerak ibadah, ya Allah. Kami belajar jadi pejuang, ya Allah. Angkat hasrat dan cita-cita kami. Suburkan kekuatan kami untuk benar-benar mampu mencintai agama-Mu. Menjadikan agama-Mu sebagai matlamat hidup, ya Allah. Jadikan kami bertambah ilmunya setiap hari dan mampu mempertahankan agama-Mu, ya Allah. Mampu untuk menghadapi musuh-musuh yang sedang menelan agama kami, ya Allah. Jangan jadi kami lemah, ya Allah. Jangan jadi kami malu, ya Allah. Mempertahankan agama kami, ya Allah. Beri kami kesempatan, ya Allah. Beri kami kemampuan, ya Allah. Beri kami medan untuk kami mampu mengangkat, mempertahankan, menunjukkan, mencontohkan agama-Mu adalah yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sisa umur yang Kau anugerahkan ini, ya Allah. Jadikanlah ujung-ujung usia ini ujung yang paling berkah, ya Allah. Ujungnya kami layak untuk mengimpikan mati syahid, ya Allah. Untuk mati dalam husnul khatimah, ya Allah. Untuk membantu keluarga kami mampu untuk merasa cintanya agama. Sayang dengan agama, sayang dengan Allah dan Rasulullah, ya Allah. Hingga akhirnya kami mampu berjuang mempertahankan agama ini dimanapun kami berada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lumpuhkanlah musuh-musuh Islam yang sedang menggoda kami, sehingga kami terbuai dan lalai, ya Allah. Jadikan kami istiqamah, ya Allah. Kami ingin menanamkan jiwa jihad di hati kami, ya Allah. Angkat kekuatan ini agar kami mampu melawan semua nafsu,
melawan kemungkaran-kemungkaran yang sedang berlaku untuk menelan agama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan sahabat kami, kerabat kami, saudara kami di Palestin, ya Allah, yang sedang berjuang mencintai-Mu, ya Allah, yang sedang berjuang menempah mati syahid, ya Allah, yang sedang berjuang mempertahankan agama dan negara mereka, ya Allah. Kami di sini mampu berdoa, ya Allah. Kami di sini mampu membantu dalam bentuk material apa saja yang kami mampu. Angkat doa-doa kami, angkat perjuangan kami, angkat hasrat kami, angkat sumbangan kami sebagai sebagian daripada tempias untuk kami layak mendapat mati husnul khotimah, ya Allah. Jangan padamkan rasa jiwa untuk berjuang di hati kami sebagaimana Engkau hidupkan jiwa itu di hati mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kesempatan membantu, ya Allah, agar kami dapat dibantu nanti, ya Allah. Ya Allah, jangan matikan hati kami, ya Allah. Jangan matikan akal kami, ya Allah. Sehingga kami tidak peduli lagi dengan perjuangan sahabat kerabat kami di sana, ya Allah. Ya Allah, suburkan rasa daya juang ini, agar kami juga terbantu mendapat tempias-tempias sekurang-kurangnya mati husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami dan selamatkan akidah kami di sini, agar kami mampu melihat mana yang benar, mana yang salah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kum minna wa minkum. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Minta maaf. Ya.